Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu dengan saya sekali lagi, Cikgu Zamriah. So, hari ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan Google Apps Jamboard. Okay, apa dia Google Apps Jamboard? So, Google Apps Jamboard ni adalah satu Google Apps yang sesuai kalau cikgu nak menyediakan nota untuk para pelajar, ataupun daripada nota tersebut cikgu nak tukar jadi bentuk PDF ataupun sebagai image. Okey. So caranya adalah, yang pertama digalakkan cikgu-cikgu login menggunakan ID MOE masing-masing. Okey, so ni adalah saya punya account. Okey, so daripada account digital learning cikgu ni, cikgu boleh klik pada dot yang ada 9 ni. Okey, Google Apps. Okay. Kemudian cikgu scroll ke bawah. Okay, cikgu cari satu simbol yang macam ni dan dia tulis Jamboard. Okay, so cikgu klik. Okay. So sekiranya cikgu pernah membuat satu Jamboard cikgu, okay, so dia akan dilihat di sini lah. Okay, so saya dah ada sediakan satu Jamboard dekat sini. So hari ni saya nak ajar cikgu macam mana nak menyediakan satu Jamboard yang mudah. Okay, so cara dia adalah cikgu lihat di bawah ni ada satu button untuk plus ataupun New Jam. Okay, so cikgu klik. Okey, so kalau cikgu lihat paparan dia adalah seperti satu slide. Okey, tetapi cikgu boleh di sini ada satu fungsi untuk pen. So cikgu boleh conteng lah. Okey, kalau cikgu klik, okey, fungsi untuk pen ni, so cikgu boleh guna mouse untuk conteng. Okey, ataupun kalau cikgu menggunakan phone atau tablet ke, so cikgu boleh guna fungsi stylus pen tu untuk conteng. Okey. Okay, sekiranya cikgu conteng and then cikgu nak clearkan, so clear frame. Okay, dia akan clear semua. Okay, so mula-mula saya nak ajar untuk namakan dulu. Okay, firstly kita namakan kita punya jam. Dia panggil jam lah. Okay, so katalah saya nak namakan nota ni, untuk yang saya buat tadi adalah intro fungsi Trigo. Okey, katalah cikgu nak bagi kepada pelajar cikgu nota. Okey, so kita klik OK. Okey, so dekat sini dia dah namakan kita punya jam. Okey, kemudian saya nak tunjuk pula macam mana sekiranya cikgu nak letakkan background, sebab yang dia set default dia adalah putih. So kalau kita nak tukar, just klik di sini change background. Okay, so dia ada beberapa pilihan. Okay, kalau cikgu nak warna hitam macam chalkboard, ataupun macam saya gunakan warna biru. Okay, warna biru pun menarik. Okay, so di sini cikgu lihat. Okay, sebenarnya dia boleh kita boleh create beberapa frame untuk jam kita. So sekarang yang kita berada di sini adalah untuk frame yang pertama. Okay, kalau cikgu klik pada butang arrow yang seterusnya next ni, so dia akan keluar frame yang kedua. So cikgu boleh letakkan background yang sama, ataupun kalau cikgu nak tukar, mungkin untuk frame yang ketiga cikgu nak letak background yang lain pun tak ada masalah. Okey, so kita patah balik pada frame yang pertama tadi. Okey, so saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak membuat nota dalam bentuk sticky note. Okey, dekat atas ni adalah fungsi untuk pen. Okey, kalau cikgu klik lama, okey, dia ada beberapa pilihan untuk pen, sama ada bentuk pen, bentuk marker. Okey, kalau marker maksudnya dia dia agak tebal lah tulisan dia, macam marker lah. Okey, kemudian kalau cikgu pilih yang ketiga untuk highlighter. Okey, highlighter macam kita nak highlight nota atau perkataan penting. Okey, dan yang keempat ni untuk brush. Okey, so cikgu boleh tukar juga lah color dia, brush dia warna kuning. Okey, so saya tak gunakan untuk fungsi pen ni lah, sebab saya nak gunakan saya nak buat sticky note. So saya kena
pilih yang keempat. Kalau cikgu tengok yang kedua ni untuk erase, untuk padam. Yang ni untuk select. Dan yang keempat ni kita gunakan sticky note. So klik pada sticky note. Sekarang dia set warnanya kuning. Sticky note cikgu tu maknanya yang note kita tampal-tampal tu, so warnanya adalah kuning. So kalau cikgu nak tukar color, cikgu boleh tukar. So kalau backgroundnya biru gelap, so warna yang sesuai biasanya adalah sama ada kuning atau pink. So apa yang cikgu nak letak dalam sticky note cikgu? So mula-mula mungkin cikgu nak intro untuk tajuk yang cikgu nak ajar. So contohlah, katalah saya akan tanya apa itu trigonometry. Kemudian cikgu save. Kemudian dia akan minta cikgu letakkan lagi sticky note yang lain kalau cikgu nak. Kalau cikgu tak nak, cikgu just cancel. Kemudian sticky note ni memang bentuknya kecil, so cikgu boleh klik pada sticky note yang tadi. So cikgu hanya tarik untuk besarkan. Katalah untuk frame yang pertama ni saya cuma nak letak satu sahaja sticky note, iaitu persoalan apa itu trigonometry. Seterusnya cikgu pergi pada frame yang kedua. Katalah untuk frame yang kedua, saya letak lagi satu sticky note. Katalah kali ni warnanya kuning. So di dalamnya saya boleh letakkan nota. Trigonometry ialah berkaitan sudut segitiga dan geometri. Ini contoh lah. So kalau cikgu ada lagi tambahan, katalah tambahan yang kedua, nota yang kedua, berasal dari bahasa Yunani. Ini contoh yang so kalau cikgu dah tak ada apa-apa sticky note, so cikgu cancel. Kemudian cikgu klik pada sticky note yang cikgu nak besarkan. Kalau cikgu ada nak edit balik, so mungkin tersalah eja, so cikgu just double click. So cikgu boleh eja betulkan balik lah trigonometry. So kalau tengok saya salah eja trigonometry. Kemudian dia save balik. Kemudian kalau cikgu nak letak sticky note tu bentuknya pusing sikit ke, sengit sikit, so cikgu boleh guna fungsi yang ni lah, rotate dia. Kemudian yang kedua tadi pun sama. Katalah cikgu nak letak belah ni, cikgu nak besarkan, lepas tu cikgu pusing sikit. So itu adalah sticky note untuk intro lah berkenaan dengan fungsi trigonometri. Ataupun kalau cikgu ada gambar, cikgu boleh letakkan gambar. Contoh dalam slide yang ketiga ni, saya nak letakkan gambar yang dah ada dalam upload, maksudnya yang dah ada dalam device, dalam komputer ataupun dalam phone cikgu. So katalah saya dah ada download ni satu gambar. Katalah ni gambar yang tadi. So dia boleh klik upload dan tunggu sekejap supaya dia boleh insert gambar dalam tu. So katalah ni lah contoh gambar tadi. Gambar segitiga. So setelah selesai, ada beberapa cara untuk cikgu hasilkan dia punya output dia lah. So katalah cikgu ada 3 frame. Sebenarnya frame dia cikgu boleh tambah. Cikgu boleh tambah banyakkan. Kemudian katalah cikgu nak save cikgu punya jam tadi sebagai PDF. So cikgu pergi pada butang 3 di sini, more action ni. So cikgu klik. Kalau nak tukar nama boleh rename. Yang ni adalah untuk download sebagai bentuk PDF. Tengok kita klik download as PDF. So kalau cikgu lihat di sini dia akan download dalam laptop.
So apa yang berlaku bila kita open dia? Okey, so cikgu boleh lihat kita punya jam tadi adalah dalam bentuk PDF ya. So dia ada 5 helaian. Okey, ini page yang pertama, apa itu trigonometri, kemudian page yang kedua, yang ketiga, dan tadi sebab kita tak letak apa-apa so dia kosong lah. Okey, itu dalam bentuk PDF. Okey, seterusnya selain PDF, cikgu boleh download sebagai image. Okey, tapi dia akan download satu frame demi satu frame lah. Okey, so kalau frame pertama cikgu klik save frame as image. So okey, dia akan save untuk frame yang pertama sahaja. Okey, kemudian frame yang kedua pun sama, kalau cikgu nak save sebagai image, cikgu boleh save sebagai image. Okey, untuk kegunaan sebagai image ni senang kalau cikgu nak tukar jadi slide pula lah. Okey, mungkin cikgu nak tambah nota dan animasi yang lain. So kita pergi pada slide frame yang ketiga, kemudian boleh save frame as image. Okey, so gambar-gambar yang cikgu dah download sebagai image ni tadi, so saya akan tunjuk apa cara kegunaan dia lah. Okey, so cikgu buka pula PowerPoint. Katalah cikgu nak jadikan dia sebagai slide. Okey, boleh buka blank slide. Okey, kemudian cikgu boleh insert picture. Okey, cikgu cari balik di mana gambar tadi. So ini adalah gambar yang kita dah save tadi lah. So okey, yang ni. So cikgu double klik, so dia akan masuk dalam slide cikgu, dan cikgu kena drag resize dia. Okey, resize dia supaya dia ngam-ngam dengan slide PowerPoint. Okey, kemudian untuk slide yang kedua cikgu klik enter sahaja, kemudian cikgu insert picture. Okey, masukkan pula gambar frame yang kedua tadi. Okey, cara dia sama juga, kita resize dia. Okey, dan slide yang ketiga. Okey, ini contoh sahaja. Okey. Okey. Okey, kemudian daripada PowerPoint mungkin cikgu boleh tambah lagi beberapa nota yang lain, gambar dan sebagainya, video ke dan sebagainya, dan boleh buat animasi lah. Okey, kemudian cikgu boleh paparkan dalam bentuk slideshow cikgu. So dia mudahlah untuk menghasilkan nota yang berwarna-warni, okey, dan menarik untuk para pelajar membacanya. Okey, macam mana kita nak share kepada para pelajar ataupun kepada rakan-rakan dalam panitia kita? Okey, so cara dia adalah, okey, cikgu klik sahaja butang share. Okey, tapi kalau kita share sebenarnya setting dia adalah private to only me. Okey, so kita klik dulu share. Okey, seterusnya klik pada butang change. Okey, kemudian cikgu pilih pada yang atas sekali, iaitu on public on the web. Kemudian okey, akses dia can view. Okey, kalau cikgu nak bagi sesiapa yang buka jam cikgu tu dia boleh edit, so cikgu boleh tekan can edit. So biasanya kita akan set sebagai can view saja. Okey, kemudian kita klik save. Okey, di sini kita akan dapat dia punya link. So link to share ni bolehlah cikgu share kepada grup kelas cikgu, ataupun dia boleh share kepada Google Classroom dan sebagainya. Okey, so sekian sahaja sharing daripada saya berkenaan dengan Google Jamboard.